Okey, sekarang kita nak ambil ukuran untuk buat muka hadapan laci lah, body dia. Okey, sekarang kat sini saya apitkan kayu ataupun material yang sama yang saya akan buat body laci. Sorry ya, hujan keluar, hujan lebat, jadi saya terpaksa cakap kuat sikit. Untuk mendapatkan jumlah muka hadapan yang kita akan potong lah. Sebenarnya kalau tak letakkan pun tak apa, boleh terus tolak dengan 36 mm. Sebabnya setiap satu ketebalan plywood ni adalah 18 mm 18 dan 18. Jadi 36 mm ataupun 3.6 cm lah. Okey, seterusnya kita akan ukur terus daripada hujung sini sampai ke tempat tapak kita nak buat, kita nak pasang railing tadi Okey, jadi panjang dia 69 bawah tu 69 mm. Jadi 69 mm ni nanti kita akan tolakkan dengan ketebalan railing ni. Dua-dua bukan satu je. Satu railing ni tebal dia lebih kurang 12.5 mm ataupun 13 mm. Lebih kurang lah. Tapi biasanya saya akan tolakkan 25 mm ke 26 mm sahaja. Maksudnya dia punya clearance ataupun ruang kelegaan dia 25-26 mm untuk tebal railing ni nanti. Sebab kenapa railing nanti? Kan, semua orang tahu kot. Kita akan pasang pada sisi ni lah. Kan, jadi secara langsung dia akan menambah ketebalan ataupun membuang kelebaran saiz laci tu tadi. Jadi kalau katakan saiz dia ataupun saiz body laci yang kita buat tu terlalu lebar, jadi railing ni tak akan dapat tangkap ataupun tak dapat pegang pada body laci. Ataupun katakan kita buat body laci tu terbesar sedikit, jadi dia akan menjerut ataupun dia akan mengapit railing ni. Jadi railing ni akan jadi ketat. Tu kadang kalau terlalu kecil ataupun dia longgar, railing ni dia punya slider depan ni dia boleh tanggal, terkeluar daripada dia punya railing tu tadi. Okey, sekarang saya dah potong. Ini muka hadapan ataupun bahagian hadapan body laci. Ini railing yang kita akan pakai 12 inci. Sebenarnya panjang laci kita bergantung kepada panjang railing ni. Maksudnya kalau katakan railing kita pakai ni 12 inci, kita punya laci jangan melebihi 12 inci lah. Tapi sebenarnya bergantung juga dengan apa yang kita nak isi. Sebab kenapa? Kita risau railing ni tak tahan Okey, maknanya nanti benda ni kita akan ikat kat sini Kan, ini saya lebihkan 2 inci. Sebab kenapa? Laci ni wife saya nak letak dia punya tudung Jadi saya rasa tak berat tudung tu tadi mampu ditampung oleh railing ni tadilah. Jadi kalau katakan kita nak buat ataupun kita nak pasang laci ni nanti, kan kita nak letak macam-macam, katakan benda yang berat. Jadi make sure railing ni sama panjang dengan body laci kita. Okey. Jadi nanti kedudukan pemasangannya macam ni lah. Ini bahagian depan dan dia akan apit macam ni. Okey. Jangan apit macam ni lah. Ini belakang sini. Okey. Sebabnya kenapa kita pasang macam ni? Kenapa kita tak pasang macam ni? Kan macam ni pun boleh pasang juga, betul? Kan sebabnya satu, kita dah ambil ukuran tadi macam ni. Kan ingat tadi kita ambil ukuran, benda ni kita apit pada body almari tu tadi dan kita ambil ukuran bermula daripada hujung ni tadi kan, sampai dekat tapak kita nak pasang railing tadi. Satu. Yang kedua, okey, kita tengok balik design ataupun reka bentuk dia. Okay, jadi kita akan tarik laci tu tak? Kita akan tarik. Jadi possibility ataupun kemungkinan muka laci ni nak terbuka ni susah. Berbanding kalau katakan kita letak ataupun kita pasang muka laci ni macam ni. Kan? Andai kata kalau katakan laci tu terlalu berat, kan kita pun paksa ataupun dia stuck ataupun dia jam, terpaksa tanggal terus muka laci ni. Sebab kenapa? Kita paku dia kat bahagian depan di sini. Jadi dia mudah nak tertarik keluar. Berbanding kalau katakan kita
paku daripada bahagian tepi ni lah. Okay, nak paku boleh, nak tembak skru boleh. Macam saya akan pakai brake nailer ni. Saya akan gam ke tepi ni dan saya akan tembak lah. Yang tu saya ingat saya tak buat video kot. Banyak sangat nanti kan. Nak buat video sikit pun boleh, tak masalah. Kan? Kita letak gam. Gam ni saya beli satu tong. Satu tong tak tong besar lah. 4 kilo 4 kilo dalam 20 lebih. Saya tengok brand apa? VTEC benda dah. Tapi VTEC lah. Kan? Okay, satu lagi. Memandangkan body laci ni tadi saya ambil pada projek belen-belen projek kakak saya punya kitchen cabinet hari tu. Jadi ukuran dia lebih kurang lah. Kan? Ada yang terlebih, ada yang terkurang. Kan? Jadi jangan risau. Jangan risau. Kita ambil satu set je yang rata. Macam ni nanti kita akan ambil bahagian bawah ni yang rata lah. Bahagian tepi ni macam ni tak apa, tak kisah. Bahagian tepi macam ni dia pendek kan, katakan kan. Jadi kat sini nanti kita akan tampal dia punya muka laci. Jadi bahagian yang rendah ni atau yang terpendek nanti kita tak nampak lah. Okay, jadi saya akan terus paku kat sini. Pastikan muka laci ni rata dengan dia punya sisi dia. Tak nak dia tercengik sikit kan, tak boleh. Baik kenapa nanti kalau katakan tak rata, kita pasang muka laci pun tak rata juga. Jadi kita boleh terus tembak. Tembak ni hati-hati Saya sendiri pernah terkena. Salah tekan pak. Salah kedudukan tangan. Saya nak tembak bahagian depan ni tapi saya tahan bahagian sini. Bahagian belakang ni kan. Jadi bila saya tembak, kebetulan paku tu pula panjang, dia tembus dan kena dekat saya punya jari. Memang orang kata A lah kan. Memang melompat lah kejap. Jadi okay, pastikan dia rata macam ni. Dan kita akan pasang side yang lain lah. Okey. Dah siap laci. Body laci ini bahagian yang rata lah. Bahagian rata ni yang saya akan pasangkan dia punya lantai dia lah. Lantai dia. Sekejap. Okey, ni bahagian lantai dia. Yang ni bahagian atas dia tu. Yang saya cakap dia tak rata dia kan. Dia nampak dia tak rata, ujung mana tak rata. Yang tak rata sikit tak apa, tak masalah. Yang ni kita akan duduk belah belakang. Yang ni nanti kita akan pasang muka laci belah depan lah. Jadi benda tu tak begitu obvious sangat lah. Yang pentingnya bahagian bawah ni lah. Yang bawah ni kena rata sebab kenapa kita akan pasang lantai laci kat sini. Memandangkan tebal plywood ni 18. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk saya tepekkan saja lantai tu nanti. Cumanya saiz ataupun ketebalan lantai tadi kan, kat saya ni ada beberapa ketebalan plywood yang berbeza. Plywood yang sisa-sisa lah, belen lah. Yang ni 12, yang ni 9 dan yang ni 6. 6 ni biasa saya buat background rak Hot Wheels je lah. Buat lantai boleh juga, tapi saya rasa tak cukup sesuai untuk laci yang besar. Baik kenapa? Kalau laci besar boleh kita kena tambah dia satu tulang dekat tengah-tengah ni. Banyak kerja. Jadi sebabnya kalau katakan kita pasangkan dia kat sini kan. Jadi kalau kecil ni mungkin dia tak ada nampak dia punya masalah ada. Tapi kalau katakan dia panjang lebar, dia boleh melendut. Melendut dia cakap. Melendut dah. Satu lagi, kita risau dia mudah pecah. Sebab kenapa dia tak cukup lebar. Boleh. Tapi kita jangan letakkan barang ataupun beban yang banyak. Kan, saya rasa kalau setakat setakat tudung tak ada masalah lah. Tapi kalau katakan kita buat laci ni letak dekat dapur ke, letak kat ruang tamu ke kan. Mula kata tak apalah nanti kita letak benda kecil-kecil kan. Mula kita ingat, lama-lama kita lupa ataupun buat lupa lah. Jadi segala mak nenek benda semua kita letak umpan dalam laci tu, ada potensi ataupun ada kemungkinan dia boleh lekang dia punya lantai ni ataupun dia boleh melengkung ke melendut ke kan. Jadi untuk projek ni saya ingat saya nak pakai 6 ataupun 9 lah. Rasa 6 pun boleh kot pasal tak tudung je kan. Tengok lah nanti 6 ada 9 pun ada. Cumanya kalau 12 ni bab member saya cakap Udi lah kan. Udi cakap kalau 12 ni too much katanya. Beria sangat. Memang beria sangat kan. Nampak dia tebal sangat. Selain daripada costing dia juga akan menyebabkan laci kita menjadi berat lah. Okey, ada satu teknik lagi.
Jadi satu lagi yang kena rajin sikit, kita akan buat grooving ataupun kita buat longkang lurah pada dalam ni lah. Tapi teknik tu kita kena buat sebelum kita pasang laci. Bila dah pasang laci macam ni tak boleh lah. Baik, kenapa kita kena sisipkan nanti katakan saya buat lubang kan. Kita akan sisipkan dalam ni lah. Saya rasa saya ada sampel dia, tapi tak ingat tak mana lah. Okay, jadi dia akan duduk dalam ni lebih kemas lah. Cumanya satu. Cumanya kalau katakan kita punya lantai laci ni, katakan hari tu kita pakai 6mm ni. Kita sisipkan dalam ni. Just in case katakan benda ni pecah, lekang dan sebagainya, kita kena buka balik laci ni banyak hal. Banyak hal lah kan. Berbanding kalau kita tapik kan kat bawah ni. Katakanlah benda nak jadi kan. Pecah ke, tiba-tiba nak lompat masuk dalam laci kan. Pecah dia punya lantai ke. Tak masalah, kita just ketuk. Keluarkan je lantai laci ni. Dan kita akan pasang lantai laci yang baru lah. Itu je lah. Nanti saya akan sambung dengan benda lain pula. Rasa yang ni tak banyak mana pun dia punya explanation dia. Okey. Okey, alhamdulillah dah siap potong dia punya lantai dia. Make sure kita letakkan pada tempat yang betul lah. Maksudnya permukaan yang rata tu tadi. Lantai ni tadi saya tekapkan saja body laci ni, dan saya tekapkan saja dia punya ukuran dia, dan saya potong gunakan jigsaw lah. Tak ada jigsaw, boleh juga gunakan gergaji tangan ke, sekelesar ke, mana yang difikirkan boleh lah. Okey, jadi kita akan tapik ataupun kita akan tampalkan pada permukaan ni. Jadi untuk orang kata double protection ataupun orang kata kita punya self confidence tu lebih tinggi lah kan, kita akan gamkan pada permukaan ni sebelum kita tapikkan dia. Ni gam ni kalau katakan nak pakai tak banyak, boleh beli kat Mr. DIY ada. Ni saya beli dekat kedai hardware pun ada. Dan pastikan gam kayu jangan pakai gam Dunlop yang apa contact adhesive tu, yang tu lain pula. Ini memang untuk gam kayu lah, gam putih ni. Saya ada beli yang ni, dan saya ada juga beli yang ni saya cakap tadi 4 kilo ni. Jangan terus saya tipu pula. 4 kilo tak mahal pun, dalam 20 lebih. Yang ni saya beli kat Wei RM6 lebih besar ni. Kan 6 kali 4 24. Maksudnya 6 botol ni sama dengan harga 4 kilo ni. Bergantunglah. Kan, tapi kalau nak buat sikit-sikit je, beli je lah yang kecil je. Saya masukkan dalam botol sos ni, beli dekat kedai Eco RM2 posen kan. Jadi senang kita nak applykan pada kita punya workpiece lah, ataupun kita punya benda kerja kita. Kita tapu, make sure kita taruh keliling laci kita lah. Mana yang terlebih comot-comot tu kita boleh lap lah pakai kain basah pasal gam ni dia water base. Jadi kalau katakan kena tangan ke, kena baju ke, kita boleh basuh dengan air je lah. Tak payah menggunakan apa-apa solvent ataupun pelarut kimikal lah. Okey, jadi kita tapikkan. Boleh gunakan paku orang kecil lah, paku 1/2 inci kan. Macam saya pakai blade nailer ni. Dulu sebelum beli benda ni, masa tak ada kompresor tu, yang ni pun abang saya sponsor maya. Saya pakai nailer yang elektrik. Pun boleh juga kan, jimat dan cepat kerja banding kalau katakan kita nak gunakan paku ataupun skru. Skru pun ada juga jual sekarang kedai Eco. Kedai Eco kan macam-macam ada dah kan. Skru pun ada juga, atau bungkus RM2 seposen juga. Memang lah kedai Eco semua RM2 seposen kan. Okey, terpulang lah mana yang senang kan, pasal benda ni bergantung kepada masing-masing apa yang kita ada dan apa yang kita biasa buat lah. Okey, jadi make sure dia rata, dan kita boleh bantai skru lah. Rata kan, kalau tak nanti kita pasang muka laci dia angkut lah. Nah, macam kerja kilang. Syok lah joli skru. Skru joli paku kan. Okey, dah siap.
Yang ni nanti saya cakap kita boleh lap dia punya lebihan-lebihan gam tadi. Jadi macam saya cakap tadi, muka hadapan ni yang pendek ni, yang rendah ni lah kan, kita akan letakkan bahagian hadapan. Jadi muka laci kita akan attach pada sini lah. Okey, itulah saya akan attachkan ataupun saya akan acukan pada bodi almari tu. Okey, sekarang kita nak pasang railing ni pada bodi ataupun bodi lah, badan almari kita lah nak cakap. Okay, jadi kat bawah ni saya ada apit ataupun saya ada alaskan kepingan kayu supaya mendapat satu tapak ataupun base yang rata untuk kita letakkan railing ni tadi. Kan? Sebab kenapa? Bila dia rata, senang kita nak pasangkan dia nanti. Kan? Jadi tak ada masalah ataupun kita tak perlu risau sama ada depan dia tertinggi ke. Kan? Dia tercongek macam ni ke kan. Jadi dia akan rata pada dia punya tapak ni lah. Tapak bodi almari ni. Okey, sekarang kita nak letak railing ni kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke kat belakang lagi ke kan? Sebenarnya paling mudah bagi saya kita letak pada bahagian depan sini. Sebab kenapa kena ingat benda ni nanti kita akan pasang pada kita punya bodi laci tu tadi. Jadi laci kita akan berhenti ataupun berhenti ke? Dia akan berhenti kat sini lah. Maksud bila sampai sini dia akan duduk rapat. Kan? Jadi senang kita nak laraskan tapak ni pada bodi laci tu tadi. Kalau kita kat sini, kan, tak kat sini maksudnya kita punya muka laci nanti akan melebihi saiz ataupun badan almari tadi. Jadi kalau kita letak kat sini, jadi ada tempat ataupun ada gap untuk kita letakkan kita punya muka laci tu tadi. Jadi muka laci kita tadi boleh tebal lebih kurang dalam dekat seinci tadilah. Okey, jadi saya akan pasang kejap. Nanti saya akan cuba explain balik apa yang saya dah buat. Okey, alhamdulillah dah siap pasang railing pada dua-dua bahagian. Yang ni pun tadi saya sandalkan kayu yang sama juga untuk mendapatkan base atau tapak yang rata lah. Dan kita boleh tengok kat sini dia punya penghujung dia. Penghujung dia betul-betul pada tapak yang kita pasang railing ni, bukan pada bahagian depan ni, pada tepi ni. Sama juga dengan bahagian yang sini. Okey, maksudnya nanti dia akan selari lah. Okey, sambil-sambil tu kita boleh cuba test railing ni. Tapi memang okey lah kan, pasal dia baru. Macam tu juga kan. Jadi dah siap pasang benda ni. Kita akan keluarkan dia punya bracket bahagian depan ni lah. Saya keluarkan yang sini, senang sikit nak tengok. Okey, kat sini ada dia punya lock. Ni yang plastik ni terjulur ni, kita boleh umpil dan kita tarik dia keluar. Okey, jadi benda ni yang kita akan pasang pada bodi laci. Dua-dua kita akan keluarkan dua-dua nanti dan kita akan pasang pada bodi laci. Kat mana nak pasang? Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Okey, sekarang kita nak pasang bracket railing ni pada bodi laci tak pasang lagi. Sama je, tak ada kiri, tak ada kanan. Sini menjadi kiri, sini pun menjadi kanan. Sama je. Okey, cuma sekarang kita nak pasang dekat mana? Kat sini ke ataupun kat belakang ke ataupun tengah-tengah ke? Okey. Kita ingat balik tadi masa kita pasang tapak railing pada bodi almari tu tadi. Penghujung tapak railing tu kita pasang pada hujung tapak pemegang railing tu tadi. Agak pusing cakap dia, tapi nanti bila kita tengok nanti kita boleh nampak. Jadi kita akan pasang pada ngam-ngam pada hujung bodi laci ni. Supaya nanti kita tutup atau kita rapatkan laci ni, dia ngam-ngam termasuk pada bahagian dalam bodi almari. Jadi benda ni tak terjulur keluar, tak termasuk dalam sangat. Okay, jadi kita boleh pasang 2 ataupun 3 skru. Biasa saya pasang 2 je lah. 2 boleh, 3 boleh, mana-mana boleh. Jadi tempatnya yang betul lah. Okey, 1 2. Cara yang sama juga saya akan pasang sebelah sana. Ayam tu dengar ayam. Saya kadang angin jugalah kan. Tadi kau tak nak bunyi kan. Ten-ten macam ni kau main lagi kau. Itulah, tapi itulah. Nak marah tak guna.
Terlebih dalam sangat. Patutnya kita pakai skru pendek sikit. Tapi skru pendek tak ada. Oh ada, sekejap. Saya akan tukar skru lain. Nanti saya akan pasang bawah sana dan kita akan sambung pada almari lah. Ayam plug bising pula kan. Okey, dah siap pasang. Dia punya tapak railing kiri dan kanan. Saya tukar skru pendek sikit tadi. Skru tadi tu dia panjang sangat dia tembus. Jadi kita akan pasangkan semula tapak ni kepada dia punya railing yang terjulur tu lah. Jadi saya terpaksa pause sekejap sebabnya saya buat seorang. Kalau siapa nak tolong pegang kamera sekejap. Okey, alhamdulillah settle lah laci hari ni. Okey, bukannya magic. Dia tak magic lah, benda kita buat sendiri kan. Kita tahulah dia punya kesudahannya macam mana. Kalau katakan kita buat ukuran dia elok tepat, insya-Allah tak ada masalah. Okey, tadi masa mula kita masukkan, saya masukkan laci ni, railing ni saya masukkan. Railing ni masukkan dia punya body railing ni tadi. Dia ada sedikit sangkut lah. Itu normal Normal jangan sangkut lah. Awak buka pula tak payah. Maksudnya bila dia sangkut tu kita tolak perlahan-lahan, kita tolak kiri kanan, dia akan terus boleh masuk. Itu maksudnya dalam keadaan mula dia nak balance atau nak seimbangkan kedudukan railing tu tadi. Okey. Sekarang saya tutup rapat lah. Okay. Nampak dia berhenti kat mana? Okey, maksudnya dia akan berhenti ngam-ngam pada body almari ni tadi. Jadi kita akan ada gap ataupun kita akan ada ruang untuk kita letak muka laci pada bahagian hadapan ni tadi. Jadi muka laci nanti kita akan serasikan pula. Selaraskan dengan body ni lah supaya nampak lebih kemas. Kan? Tak pun dia duduk dalam sikit nanti kita dah pandai lah. Benda ni kosmetik dia atas kita lah. Kan kalau malas sangat tepik plywood balik pun tak ada masalah. Kan? Berarti dia sendirilah. Sekarang saya nak pasang railing pula. Saya nak pasang railing lah, betul lah. Railing pada laci yang berikutnya. Laci yang atas ni saya baru buat kejap tadi. Jadi saya sendalkan kepingan plywood kiri dan kanan. Sebenarnya tak kisahlah nak sendal pakai apa. Dan dia dapat satu tinggi dia yang sekata lah kiri dan kanan. Jadi menggunakan plywood ni dibuat tebal dia sekata. Jadi saya gunakan plywood ni sebagai penyendal untuk mendapatkan tinggi gap yang sekata untuk saya pasangkan railing ni tadi. Ni railing yang lain lah. Jadi nanti saya akan keluarkan balik laci atas ni. Pasal dia dapat dia punya tinggi ataupun gap yang sesuai, saya akan keluarkan laci ni dan saya akan pasangkan railing yang baru ni. Kan railing yang baru ni mengikut tinggi plywood ataupun kayu yang saya sendalkan ni tadi. Jadi saya akan attachkan nanti lah kiri dan kanan lah. Nanti saya akan sambung tengok macam mana hasil dia. Okey, alhamdulillah siap dah pasang laci yang kedua atas ni. Dia memang joget-joget sikit. Kenapa joget-joget? Pasal lantai dia tak ada lagi. Plywood habis, nak pergi hujan pula kan. Jadi sama juga cara macam saya cerita tadi tu. Cumanya mungkin ada yang tertanya lah macam mana nak dapat gap ataupun jarak yang menentukan berapa saiz laci yang kita nak buat kan. Yang tu bagi saya ikut kesesuaian kan. Boleh juga nak buat laci besar ni kan, satu laci je. Tapi pelik lah, besar gila laci kau kan. Sekaki tinggi dia kan. Jadi agak-agak macam ni cat saya tinggi dia bukan dalam sekaki. Jadi cat saya ni 5 kaki pula, 5 inci ke 4 inci lebih sikit kan. Kenapa tak nak boleh buat ngam-ngam kan? Maksudnya kita bagi katakan ni sekaki, kita buat 6 inci kan. Besar sikit laci kita kan. Memang besar tapi kita risau bila kita letak barang-barang dalam ni dia penuh. Bila kita tarik keluar dia sangkut dengan muka laci depan ni nanti. Kita nak dia macam tu lah. Jadi kita bagi dia sikit ruang perenggaan kan. Clearance lah dalam cakapkan. Jadi kalau kata dia isi penuh pun melempah daripada capacity tinggi laci ni pun dia tak sangkut lagi dengan laci yang atas lah. Ini clip tadi tu lah. Okay. Matilah.